bin Mat Ramli. Terima kasih, Yang Ketua. Soalan saya nombor 10. Lebih Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Dr. Hatta di atas soalan. Datuk Yang Ketua, Yang Berhormat Senator bertanya, adakah KPDN melakukan kajian forensik berkaitan kekurangan barang keperluan asas? Jawapannya ya. KPDN mengguna punca kuasa yang diberikan iaitu Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta Perlindungan Pengguna 1999 dan Akta Persaingan 2010 bagi memastikan iklim perniagaan di Malaysia sentiasa sihat, bekalan barang keperluan di pasaran sentiasa stabil, tiada unsur penyerokan barang keperluan, tiada pelanggaran terhadap peraturan perniagaan seperti tanda harga, penjualan bersyarat, kartel dan menyalahguna status dominan dalam pasaran. Tiada kes penyeludupan dan yang terpenting tiada pencatutan dari segi harga barang jualan. Peruntukan akta-akta tersebut memberikan punca kuasa kepada KPDN untuk mendapatkan maklumat yang diberikan dari syarikat-syarikat dalam rantaian bekalan berkenaan bekalan dan harga, membuat penaziran dan pemeriksaan, mencadangkan kepada Kabinet tindakan yang diperlukan seperti penetapan harga maksimum ke atas barang keperluan dan juga larangan mengeksport sebagai contoh. Atau yang Ketua, bekalan barangan keperluan menjadi keutamaan yang berterusan di mana bekalan yang stabil dan mencukupi dapat memberikan pilihan kepada pengguna yang akhirnya boleh mempengaruhi kestabilan harga barangan. Pendirian KPDN jelas bahawa tidak guna sekiranya harga murah tetapi bekalan tiada di pasaran. Tidak guna rakyat kaya tetapi dapat membeli barang keperluan kerana ketiadaan bekalan di pasaran. Justru harga sesuatu barangan itu tidak harus ditekan sehingga pengusaha dan pengeluar mengalami kerugian dan tidak dapat mengeluarkan dan menjual barangan tersebut. KPDN telah melaksanakan pelbagai pendekatan dan tindakan sama ada dari segi pemeriksaan, pemantauan, siasatan maupun pengauditan bagi memastikan bekalan barangan keperluan di semua peringkat rantaian sentiasa stabil, terutama barangan yang di bawah seliaan KPDN. Atau yang Ketua, saya ingin maklumkan bahawa untuk beras, ianya dikawal selia di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang terletak di bawah bidang kuasa mutlak KPKM melalui agensi di bawahnya iaitu Agensi Kawal Selia Padi dan Beras. Kemudian Yang Berhormat Senator juga membangkitkan berkenaan dengan gula. Saya ingin maklumkan bahawa kita mempunyai punca kuasa untuk mengenal pasti kekurangan itu, kenapa dan di mana ya supaya kita boleh mengatasinya. Tapi banyak keadaan kebelakangan ini ianya berkaitan dengan harga pengeluaran yang begitu mahal sehingga menyebabkan kerugian setiap kilogram gula yang dikeluarkan oleh pengeluar. Kemudian kita juga ada beberapa operasi seperti operasi terjah, Opsama, Ops Sepadu bersama agensi penguatkuasa seperti PGA, PDRM, Jabatan Kastam dan Excise di mana untuk mengenal pasti masalah bekalan dan harga barang asas. Saya terus kepada sikit lagi Tok Yang Ketua berkenaan dengan minyak masak subsidi. Kita ada sistem kos, e-kos di mana kita boleh tengok sepanjang rantaian bekalan untuk mengenal pasti di mana sekiranya ada ketirisan daripada refinery kepada repacker, kepada pemborong dan peruncit. Atau itu. Terima kasih. Dr. Hatta. Terima kasih, Yang Ketua. Terima kasih Menteri atas penjelasan punca kuasa dan tindakan yang diambil. Jadi kalau mengikut penjelasan tadi, macam tidak ada mana-mana syarikat telah dikenal pasti melakukan apa juga kesalahan dan tindakan yang telah diambil. Namun insiden kekurangan dan kehilangan bekalan di shelf ini telah dilaporkan, telah berlaku dan menimbulkan keributan. Jadi sorok adalah antara salah satu dulu. Dulu ada kempen anti sorok barang ya. Dan saya ingin bertanyakan apakah kementerian bersedia untuk menggerakkan kesedaran rakyat dengan membentuk pasukan-pasukan mencari tempat-tempat sorok ini supaya tidak akan berlaku sekali lagi atau pada bila-bila masa kes kehilangan barang di tempat-tempat jualan. Terima kasih. Lebih Menteri.
Datuk Yang Dipertua, saya tadi terangkan bahawa kita mengadakan operasi bersepadu dengan agensi-agensi lain seperti PDRM, PGA, Kastam dan sebagainya. Sebenarnya saya nak maklumkan berkenaan dengan Seksyen 21 di bawah Akta Kawalan Bekalan di mana Seksyen 21 menyebut mana-mana orang yang memiliki barang kawalan dalam keadaan yang menimbulkan syak munasabah akan melakukan kesalahan. Saya ingin membawa perhatian Dewan ini kepada 3 kes dalam bulan November Datuk Yang Dipertua di mana berlaku penyelewengan minyak masak ya. So berlaku penyelewengan minyak masak di mana ada 3 kes yang ditahan di sempadan di Kelantan. 2 daripada syarikat yang kita kenal pasti daripada Selangor, repacker di Selangor, 2 repacker di Negeri Sembilan dan 2 lagi syarikat repacker di Melaka. Dan kita tahan PGA yang tahan Batalion 8, mereka menahan di satu kes di Kota Baru, satu kes di Salor dan satu kes lagi di Tumpat. Ya, dalam ketiga-tiga kes ni dia punya repacker daripada Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka, dan apabila ditangkap oleh PGA didapati bahawa ada diturunkan daripada kenderaan-kenderaan dan diturunkan kepada kenderaan kecil ya, dan kita sudah pun menahan ya individu-individu yang terlibat dan suspek telah pun diperintah reman ya sehingga siasatan. Disyorkan juga bahawa repacker tersebut digantung lesennya dan kajian forensik akan dilakukan ya berkenaan dengan kes ni, kes bulan November ya, kes terkini di mana kajian forensik akan dilakukan untuk dikenal pasti sama ada akan berlaku salah laku mengikut Seksyen 21 tadi, di mana dia punya, saya baca sedikit dia punya hukuman. Kalau individu yang salah, denda tidak melebihi RM1,000,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau keduanya. Bagi kesalahan kedua, denda tidak melebihi RM3,000,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau keduanya. Bagi syarikat, denda tidak lebih RM2,000,000 dan kesalahan kedua, denda tidak lebih RM5,000,000. Jadi kes ini semua dalam siasatan. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Saya jemput Tuan Muhammad Hasbi bin Muda.